Alhamdulillah, kita kembali lagi dalam Assalamualaikum. Dah sibuk beraya, makan kambing, makan rendang semua dan sebagainya. Pernah tak kita teringat, kita dah buat belum ibadah korban dan juga akikah? Kali ini saya bersama dengan Yayasan Ikhlas. Bersama di sebelah saya, iaitu yang berbahagia IR Tuan Haji Kamarudin Kasim, Pengarah Perhubungan Korporat Yayasan Ikhlas. Selamat datang. Ya, Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Dia pagi dah menyanyi dengan saya tadi. Dan juga di sebelahnya Cik Muhammad Mustafa Kamarudin, Pengarah Korban Ikhlas. Selamat datang. Terima kasih. Senyum sikit tu. Ramai pun orang Yayasan Ikhlas nak tengok ni dah kan. Dah sampai ke telinga dah ni senyum. Okey, baik. Kita nak cerita lebih lanjut tentang kempen Korban Ikhlas bersama Yayasan Ikhlas ni. Sangat menarik. Kongsikan bersama dengan penonton. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada penonton TV Hijrah. Assalamualaikum. Yayasan Ikhlas bermula korban ini pada tahun 2014. Tahun ini kira tahun yang ke-9 lah. Kita laksanakan di 9 negara. Pada tahun ini kita buat korban di 7 negara, insya-Allah. Setakat ini penerima manfaat ada 148,000 keluarga, lebih kurang 348,000, lebih kurang 350 lah kita. 350,000 penerima manfaat sepanjang kita laksanakan korban 8 tahun. Dan tahun ini merupakan tahun yang ke-9, insya-Allah. Okey. Dah 8 tahun banyak juga pengalaman yang boleh dikongsikan sebab kita tak ada pengalaman macam tu. Jadi boleh tak Tuan Haji kongsikan bersama dengan kami para penonton khususnya macam mana agaknya pengalaman melaksanakan ibadah di kawasan pedalaman khususnya di Sabah dan juga Sarawak. Insya-Allah. Korban Yayasan Ikhlas ni sedikit unik berbanding dengan korban-korban yang lain. Okey. Kita memilih kawasan yang sangat remote, pendalaman terutamanya di Sabah dan Sarawak lah. Begitu juga di luar negara. Jadi kita pilih negara-negara yang sangat memerlukan. Saya kongsilah sedikit sebanyak pengalaman saya, tak adalah banyak sangat tapi boleh share lah kan pengalaman saya ketika di Sarawak. Di kawasan Kapit, Long Busang. Daripada Sibu naik bot ke Kapit lebih kurang 2 jam setengah. Daripada Kapit masuk Long Busang tu lebih kurang 7 jam. Menggunakan jalan off-road lah, jalan balak. Saya masuk 2018. Saya bawa 2 orang anak saya. Itu kalau kita mereka melakukan korban. Tak pernah laksanakan korban lagi di kampung tersebut. Kampung tersebut dah hampir 70 tahun. Jadi satu peristiwa yang sangat mengharukan saya. Ada nenek suami isteri mengusap kepala sapi. Dia panggil sapi di sana, tak panggil lembu. Dia mengusap kepala sapi dan sambil bukan mengeluh, sambil mendayu-dayu. Dia kata inilah kali pertama saya dapat sentuh kepala sapi, dapat lihat sapi secara dekat. Dan saya sangat syahdu bila kita lihat macam tu. Allahu Akbar. Umur dah sampai 70 tahun. Itulah kali pertama dia dapat sentuh kepala sapi. Dan hasil daripada usaha kita melaksanakan korban sebab kita nak tegakkan syiar itu. Pada tahun berikutnya kami pergi lagi, tapi kali kedua kami pergi pada 2019, kami bawa lembu hidup. Itu lagi challenging lah. Sebab perjalanan lembu hidup daripada Sibu, Kapit tak ada lembu, kita beli di Sibu, 10 jam perjalanan. Dan ada satu peristiwa yang kalau saya cerita pun macam percaya tak percaya. Okey, nak tahu. Ada satu makcik tu, ditanya anak dia guru di situ, di sekolah tu, ditanya, orang kampung ni, ketua kampung bawa apa tu? Anak gajah ke? Dia jadi saya pun nak sebut, saya masih ingat nama makcik itu masih terngiang-ngiang di pemikiran saya lah. Dan pada hari nak laksanakan korban tu, dan satu lagi, dia orang tak berani nak sembelih lembu sebab tak pernah. Yelah. Jadi saya terpaksa pada itu sembelihan sebelum itu kita sembelih di luar Long Busang pada 2018. 2019 kita sembelih di Long Busang sebab kita bawa lembu hidup. Dan saya kena sembelih dan saya kena tunjuk macam mana laksanakan ibadah korban. Jadi itulah usaha kita. Kita nak tegakkan syiar. Makcik tu saya ingat datang pada hari penyembelihan tu, dia datang, saya lihat wajah dia sangat ceria. Dia kata sepanjang hidup saya dah 70 tahun ini kali pertama saya lihat lembu hidup di depan saya. Bayangkanlah kita
lahir dah besar dengan lembu di yalah. Semenanjung kan. Betul. Itulah sesuatu yang saya nak kongsi kepada penonton. Effort yang kita buat, usaha yang kita buat. Kita nak menegakkan syiar Islam itu di kawasan-kawasan yang sangat pendalaman. Ya, betul. Jadi itulah namanya pengalaman yang sangat berharga yang betul. kita penonton tak boleh tahu nak pergi ke sana. Tapi dengan adanya Yayasan Ikhlas sebagai mediumnya, boleh juga sama-sama melibatkan penonton-penonton semua. Jadi agaknya Cik Mustafa, bagaimana caranya penonton-penonton pun sama berminat ni nak buat juga aktiviti ni tapi tak dapat. Tapi mungkin boleh wakilkan Yayasan Ikhlas. Silakan. Baik, terima kasih Puan Azlinda. Sebenarnya Yayasan Ikhlas, cara yang paling mudah untuk tuan-tuan bersama dengan kami, layari saja www.korbanikhlas.com, www.korbanikhlas.com, KORBAN, ikhlas. Bila korban kena ikhlas. Jadi korbanikhlas.com ataupun hubungi kami. Tak tahu sangat macam mana nak daftar. 010-3030-530. Paling rendah di Malaysia RM700 satu bahagian. Dan di luar negara RM390 satu bahagian. Yang orang kata mungkin sebab di Kelana Jaya rumah keluarga saya tu dah sampai RM900 satu bahagian untuk sertai. Jadi kalau katakan dengan Yayasan Ikhlas di Malaysia RM700 satu bahagian. Jadi kita buat pilihanlah. Betul. Yang terbaik. Baik, tadi kita dengar tentang ibadah korban dalam negara. Kan mungkin nak kongsikan sikit tentang ibadah korban yang dilaksanakan di luar negara. Apa kelainannya? Okey, baik. Di luar negara sebenarnya kami fokuskan di beberapa negara umat Islam yang tertekan. Tertekan dengan kehidupan sama ada politik ke dan sebagainya. Tapi mereka ni ada yang cerita makan kotak, minum air lopak. Saya sendiri berhubung dengan sahabat saya di Afrika. Dia tunjuk gambar tu, air yang lopak tu, saya rasa tasik-tasik kat Malaysia punya level kan. Bila kita jogging tu bau air yang macam tu, kita bayangkan air yang sebegitu mereka minum. Dan mereka jangan kata daging lembu lah. Jangan kata daging lembu. Air yang sedemikian mereka minum dan makanan mereka lagi kita belum boleh bayangkan. Jadi kita harapkan ini talian hayat kita sebagai rakyat Malaysia untuk bantu. Sedikit sebanyak dengan RM390 satu bahagian kita bantu mereka dapatkan daging korban pada tahun ini. Jadi agaknya berapa sasaran dengan korban daripada Yayasan Ikhlas tahun ini dan macam mana korban ini disalurkan kepada masyarakat? Okey, tahun ini kita sasarkan lebih kurang 6,600 ekor lah. Okay. Lebih kalau dikira kepada sasaran manfaat tu 412,000 lebih. Jadi saya mengambil kesempatan ini menyerulah rakyat Malaysia bersama-sama dengan Yayasan Ikhlas, jangan ragu. Kita dah 9 tahun. Ini tahun yang ke-9. Mana saya rasa tak perlu diragukan keupayaan dan kemampuan kami untuk melaksanakan korban. Yang penting bersama-sama dengan Yayasan Ikhlas laksanakan korban pada tahun ini insya-Allah di 7 negara. Ya, okey, baik. Mungkin boleh kongsikan sekali lagi bagaimana caranya untuk penonton ni sama-sama menyertai Yayasan Ikhlas ni, silakan. Okey, di skrin anda sekarang ada kita punya website www.korbanikhlas.com dan kita boleh hubungi sekiranya ada permasalahan nak daftar. Sebab kita utamakan untuk mendaftar di kita punya website di laman sesawang www.korbanikhlas.com. Macam saya sebut tadi, bila kita berkorban, kita kena ikhlas. Jadi korbanikhlas.com 010-3030-530. Itu dia. Jadi sekali lagi ada tak package itu? Sekali lagi sebab penonton kita tanya terlepas pula package korban tu yang diadakan oleh Yayasan Ikhlas. Okey, di dalam negara kita mulakan dengan RM700. RM7 tak dapatlah. RM700 satu bahagian dan di luar negara RM390 satu bahagian. Kita buat di Afrika, di Bangladesh, di India, di Aceh dan Kemboja. Okey, sikit daripada Tuan Haji. Ingat korban, ingat ikhlas. Betul-betul korban, sikit tu. Ikhlas. Terima kasih sekali lagi Tuan Haji Kamarudin Kasim, Pengarah Perhubungan Korporat Yayasan Ikhlas, dan juga sebelahnya Cik Muhammad Mustafa Kamarudin, Pengarah Korban Ikhlas. Jadi kepada anda, ayuh kita sama-sama menyertai Yayasan Ikhlas ini untuk ibadah korban dan juga akikah kerana dah 9 tahun diyakini insya-Allah. Jadi ayuh kita terus saja hubungi nombor yang tertera di kaca TV untuk maklumat yang lebih lanjut. Kita berehat dulu, kembali lagi selepas ni.